Terima kasih juga kerana meluangkan masa walaupun ini masa cuti. Okey, jadi saban hari kita asyik dengar sejak itu TEM kan. Jadi hari ini kita mau panitia sains mengambil peluang untuk share ni 5E dalam RPH lah. Sebab 5E ni merupakan salah satu juga pendekatan inquiry dalam STEM. Okey. Jadi 5E ni bukan saja digunakan dalam sains, dia boleh di-apply apply dalam semua subjek. Jadi kalau yang dari panitia lain, saya harap semua boleh sama-sama kita belajar, apply. Mungkin nanti kamu boleh apply 5E ni dalam RPH masing-masing. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita menjemput Cikgu Robin untuk membuat sharing tentang RPH 5E ini. Nanti kalau ada soalan, cikgu-cikgu boleh type dalam chat. Nanti bila selesai itu pembentangan oleh penceramah, jadi kita akan jawab soalan ataupun nanti itu penceramah akan sama-sama menjawablah itu soalan cikgu-cikgu. Cikgu Robin dipersilakan. Selamat sejahtera semua. Terima kasih sebab mengikuti PLC hari ini. Saya baru belajar presentnya. Maafkanlah kalau tersalah-salah, tersasul-sasul sekejap. Untuk supaya saya bukan satu orang bercakap di sini, kalau macam pernah dengar boleh tekan 1 di caption sana. Kalau tidak pernah dengar pasal benda tu, bolehlah tekan 2. Kalau sedang melakukan benda yang saya tengah share ni, maksudnya sudah apply, bolehlah tekan 3. So senang supaya bergeraklah sikit kita punya jari-jari kan? Boleh? 1 untuk tidak pernah dengar, 2 untuk pernah tapi belum apply, 3 untuk sudah pernah. Sekarang sedang berjalan ya, sekejap saya tengah belajar share ya. Okey. Semua boleh lihat saya punya skrin? Tiada. Boleh? Tiada. Boleh saya dapat tiada? Semua orang tidak dapat? Tak. Macam mana ya? Sekejap Bin, tekan present entire screen. Okey, sekejap Okey, macam tidak dapat tekan share tau. Boleh saya minta pertolongan kong? Bukan kong. Bahagian PAK 21. Sekejap PAK 21 ya kang?
Minta maaf ya, Kong, bukan yang ini, yang PEK itu. PEK 21. Bukan yang itu, PEK 21 ya. Sorry. Mana itu? Mana? Ini? Ya, atasnya. Oke. Bukan, ini yang kedua. PEK 21. Sementara menunggu, cikgu boleh ke yang Bukan ada surat 6. pool sana, cikgu boleh pergi pool itu, dan tekanlah jawab soalan di pool sana. Ya tahu. Di dalam activity. Oke, Kang, tidak apalah. Tunjukkan yang tadi saja. Saya yang mengapa inquiry itu. Oke, thank you. Ngam lah tuh ngam. Oke. Thank you. Oke, so saya teruskan ya. Untuk hari ini kita mulai dengan untuk 5I. Sebelum itu saya mau terangkan kenapa, apa dia punya pengenalan lah. Boleh dengar? Ya, boleh teruskan. Oke, so ini adalah untuk membuat RPH kita, kita masih berdasarkan teras pembelajaran abad ke-21, yaitu elemen komunikasi kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti, serta aplikasi nilai murni dan etika. So ini 5 teras yang berpusatkan murid lah. Kita akan bila membuat 5I, kita pertimbangkan 5 ini. 5K ini 4K 1N di dalam kita punya bila merancang RPH. Oke, so yang pertama kita ulang kaji dulu apa itu komunikasi. Bila melibatkan komunikasi, ini adalah interaksi antara guru-guru, murid-murid dan bahan secara lisan dan bukan lisan bagi menyampaikan ilmu yang mereka paham dan berkongsi dengan rakan-rakan. So ini ialah tentang komunikasi. So kita mau belajar hari ini ada benda yang maksud dia kalau kita buat benda ini tidak menjalankan komunikasi dengan berkesan kalau kita pertama meminta murid membentangkan kerja mereka di hadapan kelas. So ini hanya komunikasi sehala saja. Atau yang kedua, membiarkan murid berinteraksi antara satu sama lain dalam kumpulan dan meminta murid bertanya. So kita berubahlah kepada yang sepatutnya, yaitu next ya Kong. Sepatutnya murid dapat memerhati, mendengar, dan memberi maklum balas dengan orang lain. Bermaksud dua hal lah komunikasi ya. Murid dapat menyusun pemikiran mereka secara logik dan menyatakannya secara jelas dan ringkas. Murid dapat memahami cara menyesuaikan mesej atau kaedah tertentu untuk menyampaikannya. Dan yang keempat, murid yakin berinteraksi dengan orang topik. So kalau ini berlaku, bermaksud kita sudah sukses untuk bagian komunikasi. Kita aktifkan pelajar kita berkomunikasi lah. Oke. Yang kedua, Kong seterusnya ialah kolaboratif.
Kolaboratif ialah berlaku kerjasama dan muafakat antara guru murid, murid dengan murid secara aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid. So, kalau kita lihat, kolaboratif ini tidak berkesan kalau hanya, kita tengok yang hanya ya, meminta murid membuat tugasan secara individu dalam kumpulan, membenarkan murid memaksa rakan menerima pandangan, membiarkan segelintir murid saja yang terlibat secara aktif dalam kumpulan. Jadi apa yang sepatutnya kita buat? Sepatutnya pelajar bekerja sama, murid dari pelbagai kebolehan bekerja sama untuk mencapai matlamat yang sama dan saling bergantung untuk berjaya. So kita lihat ada tanda-tanda tanya di bawah tu, nanti kita boleh baca ya. Kemudian yang kedua, tanggungjawab bersama. Murid bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan dalam kumpulan dan menghargai sumbangan dan idea rakan-rakan yang lain. So yang ini yang kedua. Yang ketiga, pelibatan seimbang bermaksud semua ahli dalam kumpulan itu membahagikan tugas berdasarkan keupayaan murid. Kemudian untuk yang keempat, bertolak ansur, murid dapat menerima dan menghormati pandangan orang lain, bersikap fleksibel dan dapat bertolak ansur untuk mencapai matlamat yang sama. So kalau ini kita sudah beralih kepada 4 ini, bermaksud kolaboratif sudah berlaku dalam kita punya kelas. Okey. Yang ketiga, ialah pemikiran kritis. Okey, berlaku penolakan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. So, kalau kita hanya sebelum sumber yang terhad, menghadkan pandangan dan idea murid dan menerima pandangan murid tanpa perbincangan, so belum cukup ya. Kita mula berubah kepada sepatutnya maklumat, bermaksud murid memiliki maklumat mengenai pelbagai perkara atau bidang dan murid menerapkan sesuatu bidang ilmu dengan cara pembacaan, penyoalan dan melakukan aktiviti hands-on untuk mendapat maklumat. Dan pelajar membuat keputusan yang berasas di mana berdasarkan maklumat dan berupaya mempertahankan keputusan dengan memberikan bukti. Yang keempat, murid berfikiran terbuka, menerima pandangan dan pandangan orang lain dan merendahkan diri. So kalau kita semua ini sudah berlaku di dalam kelas kita, maka kita berjaya melakukan ini ya, adalah pemikiran kritis dalam kita punya kelas. Next ialah creativity. Okey, yang keempat ialah berlaku proses penjalanan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek yang baru, unik, berguna dan berkualiti. So kalau kita hanya sebelum ini hanya meminta murid menghasilkan produk, menerima respon yang betul dan mengikut skema, bersetuju dengan idea murid, maka belum lengkaplah. Kita berubah kepada yang baru. Murid melihat situasi sedia ada daripada pelbagai sudut untuk menjana idea dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza. Kemudian pemikiran membina, murid menghasilkan idea-idea baru dalam konteks tertentu dan menjana hasil yang positif. Kemudian pelajar, murid berani mencuba dan diberi galakan tanpa merasa bimbang dengan kritikannya. Kemudian keempat, murid mempunyai halat tuju yang jelas dan berimajinasi secara asli serta tidak mengikut kelaziman. So, kita bagi rangsangan supaya pelajar
mengeluarkan kreativiti dalam kelas. Kemudian yang terakhir untuk N, yaitu penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri nasional mengikut acuan Malaysia. So kalau hanya ini yang kita buat sebelum ini, maka belum cukup ya. Kita hanya menulis elemen nilai murni dalam RPH, meminta murid menyatakan nilai murid semasa PDP, meminta murid melaksanakan nilai murni, ini belum cukup. So kita beralih kepada yang sepatutnya. Ini yang pertama, murid dijelaskan dan diterapkan nilai bersesuaian semasa sesi PDP. Bermaksud semasa sesi PDP kita tengok terus nilai pelajar lah. Yang kedua, murid perlu menzahirkan amalan nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Untuk penghargaan, guru memberi penghargaan kepada murid dan memberi penghargaan sesama rakan. Yang keempat, galakan dan promosi, guru mengadakan program untuk menggalakkan penghayatan dan amalan nilai murni. So ini untuk nilai murninya. Seterusnya, kita pergi kepada kita masuk bahagian RPH budaya. Seperti biasa kita menetapkan objektif, merancang aktiviti berteraskan yang 4K tadi itu. So, setiap kali kita merancang aktiviti, kita akan masukkan elemen 4K dan 1N. Kemudian perlulah fleksibel dan yang paling utama, kita mesti merungkai kurikulum berdasarkan tahap keupayaan murid. Okay, so kita pergi yang seterusnya yaitu selepas mengetahui 4K 1N dan kita mula untuk membuat RPH. Okay. Ada pekeliling di sana yang kita mesti membuat RPH. Kita pergi kepada, saya mau highlight bahagian contoh RPH secara modular. Sebelum ini kita nampak kita copy paste standard perundungan, standard pembelajaran di dalam RPH kita. Nah, lihat bahagian objektif ya. Di dalam RPH secara modular, objektif ini kita boleh satukan beberapa standard pembelajaran dalam muka surat okay. Slide 53. Okay, saya teruskan ya. Dengan contohnya di sini, ini ialah sejarah, boleh lihat semua? Bolehkah? Bolehkah respon sedikit? Boleh. Okay. Contoh untuk sejarah, tajuk Rakyat Malaysia, kita lihat kandungan standard pembelajaran dia, menyatakan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia. Jadi, dan yang kedua, menyatakan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. So, boleh digabungkan menjadi satu ya. So, kita sendiri yang olah standard pembelajaran ini menjadi objektif. Adakah saya jelas di sini? Jelas, jelas. Okay, thank you. Kemudian kenapa pentingnya objektif ini? Sebab bila kita buat kita punya refleksi, contohnya yang pertama tadi, menyenaraikan dua keunikan nombor satu tadi, bila kita buat refleksi, maka kita tulislah berapa murid dalam kelas per berapa dapat menyenaraikan dua keunikan dan seterusnya. Boleh? Begitu boleh, juga boleh. Kalau kita ada 4 objektif, maka refleksi pun ada 4. Boleh ya? Alright.
kita pergi kepada seterusnya. Yang sekarang sudah habis untuk refleksi. So selepas ini kita fikirkanlah kita punya objektif dan refleksi yang kita buat sebelum ini adakah mengikut cara ini ya. Sebab ini ialah kita semua terlibat sama dalam PAK 21. Kita tidak mau ketinggalan lah kan. Next. Okay. Seterusnya, untuk melibatkan bila kita pergi kepada 5I, sebelum itu saya mau sentuh sedikit, kita beralihkan kepada panduan pelaksanaan PDP. Sebelum kita masuk kepada 5I, saya mau share kenapa mau 5I. Okay, kenapa mau 5I? Now, belum lagi Kong, inquiry dulu. Atas, okay, bawah. Buka 16, slide 16. Okay. Kenapa inquiry? Sebab ini lebih kepada kita boleh masukkan 4K 1N tu di dalam, di mana kita yang pertama mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran, nilai secara berfikra semasa meneroka ilmu, mengaplikasi kemahiran, meneroka, menganalisis, menilai, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Nombor 3, meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, meningkatkan kemahiran komunikasi seperti yang saya sebut tadi. Nombor 5, mengamalkan inquiry dalam kehidupan seharian. Nombor 6, meningkatkan minat dan keseronokan. Slide nombor 15 ya tadi Kang. Sekarang, kalau kita mula berfikir tentang 5I, kita mesti berpusatkan kepada murid. Okay? Pada waktu kita merancang aktiviti, 1, murid melakukan operasi intelektual semasa aktiviti, melakukan aktiviti meneroka, mengenal pasti, mencari, menguji, menggunakan akal pikiran yang munasabah tentang sesuatu isu, menggalakkan penglibatan murid secara aktif. So ini ialah kenapa inquiry. Nombor 2, untuk merangsang minat dan sikap ingin tahu pelajar dan mengemukakan soalan dan membuat interest dalam proses pencarian maklumat. Kemudian melibatkan proses kognitif efektif dan psikomotor. So ini hanya ulang kaji semua untuk kita kan. Okay, so 5 ini hanya adalah satu model untuk inquiry. Okay. Iya, slide 18 ya Kang. 5I ini adalah model yang sering digunakan dan boleh pakai untuk semua mata pelajaran dalam kurikulum kebangsaan. So selepas ini kita harap selepas sesi ini kalau ditanya apa tu 5I, semua orang sudah tahu lah. Yang pertama, penglibatan, penerokaan, pengembangan, penilaian. Kita pergi seterusnya secara terperinci. Okay. Selepas ini, marilah masuk dalam kepada kumpulan. Kita belajar buat terus yang ini ya. Okay. Untuk fasa penglibatan, guru merangsang murid untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Guru memperkenalkan konteks. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid. Now, saya mau highlight tadi ya. Kalau kita balik kepada contoh yang diberikan tadi, Kong boleh masuk dalam balik semula PAK tadi, muka surat 52. PAK tadi. PAK 51. 5
Oke. Muka surah slide 58 ya. Sorry. Bila melibatkan penglibatan, ingat kita punya RPH mula dengan murid, bukan guru ya, sebab kita berfokuskan kepada murid. Apa yang murid buat, ingat murid semua. So selepas ini kita aplikasi yang inilah. Setiap fasa ini penglibatan, penerokan, penerangan, pengembangan, penilaian, kita mulakan 5I kita dengan M atau pelajarlah murid. Thank you, Kong. Kita balik semula yang tadi. 6, Kong. Sorry, yang ini lagi ya. Slide 5. 58. Salah tuh, Kong. Oke. Bila kita mula membuat kita punya 5I, kita akan diberikan beberapa strategi atau pedagogi untuk kita punya kelas. Ada 4 sebenarnya yang diterangkan dengan PAK 21. Kemudian inquiry pun ada beberapa bahagiannya. So yang penting, ya, thank you, Kong. Kita buat RPH kita bila sampai kepada 5I, balik semula yang tadi, Kang, thank you. Yang tadi itu bukan yang PAK lagi, panduan. Minta maaf ya, laptop saya ada masalah sedikit, tidak dapat share. Inquiry part 1, Kong, muka surat 20. Oke. Bila buat 5 ini, kita lihat peranan sebagai guru dan sebagai murid. So kalau ini saya rasa cikgu-cikgu boleh baca, nanti diberi link atau dokumen ini untuk kita bacalah. So kita hanya sebagai fasilitator. Kalau cikgu baca-bacakan dari fasa penglibatan sampai penerokaan, penerangan, fasa pengembangan, penilaian, kita sebagai fasilitator saja. Oke. Seterusnya, slide 23, walaupun ini hanya ulang kaji untuk kita, jenis-jenis inquiry, kenapa disarankan inquiry? Sebab ada banyak jenis inquiry yang kita boleh apply. Yang pertama, inquiry pengesahan, inquiry berstruktur, inquiry terbimbing, inquiry terbuka. So ini membolehkan kita apply dalam mana-mana mata pelajaran yang kita ajar. Seterusnya kita pergi kepada slide 15. Sekejap. 15. Sekejap ya. Oke. Untuk inquiry dalam mata pelajaran, dalam slide yang saya tayangkan ini dari KPM-nya, dia sesuai untuk bahasa, sains matematik, pendidikan Islam, sains sosial, pendidikan teknikal dan vocational, kesenian, teknologi maklumat lagi lah. Oke. So seterusnya kita pergi kepada contoh macam mana membuat ini yang kita mau highlight, contoh-contoh RPH untuk memudahkan kita melihat bagaimana buat 5I. RPH
inquiry part 1 Kong, muka surat slide nombor 42. Okay, slide nombor 42. Okay, kita lihat contoh ya untuk guru-guru yang PJ. Selepas ini harap-haraplah ada 5E kan. Contoh tajuk di sini penyakit tidak berjangkit. Ini dia punya objektif semua. Kita lihat bahagian penglibatan. Contoh ya aktiviti, lihat bahagian penglibatan murid. Bermaksud ini untuk menarik minat pelajar, kita lakukan, pikirkan cara untuk mereka terlibat. Kemudian penerokaan bermaksud ini untuk kita lihat berpandukan yang tadi itu kita lihat dia punya apa panduan tuh, penerokaan tuh untuk apa tuh. Boleh lihat lagi Kong sebab lompat-lompat ni kan. Penerokaan galakan murid bekerja sama, memerhati dan mendengar, bimbing dengan soalan dari masa ke semasa, beri ruang pakar rujuk. So itu yang kita buat. So bila kita meneroka, bagilah dia aktiviti untuk meneroka. So ingat aktiviti PDP itu di dalam kita punya RPH adalah aktiviti pelajar, bukan guru ya. Ruangan untuk guru tuh boleh tulis di catatan atau nota. Kemudian untuk penerangan, lihat contoh untuk PJ tadi itu ya. Boleh besarkan ya Kang. Penerangan, lihat contoh untuk PJ, setiap kumpulan membuat pembentangan. Kita bagi mereka ruang untuk bentang. Galakan murid mendefinisi secara konsep dengan perkataan sendiri. Kemudian kita boleh pada masa yang sama taksir dia punya pencapaian. Saya mau highlight juga untuk PBD yang kita buat hari itu, kalau kita baca bahagian ini ya, kita nilai pelajar on the spot. Maksud waktu PDP. Oke. Kemudian bahagian perkembangan, pastikan tidak terkeluar dari definisi. Contoh, tadi kita menggunakan PJ, pengembangan dia, guru sebagai fasilitator bermaksud bila mereka menyampaikan apa yang mereka faham, kita betulkan dan bagi sokongan dari segi moral maksudnya ya, supaya pelajar lebih boleh melaksanakan yang N tu. Kemudian penilaian, kita menilai bila pelajar yang berlaku semasa penglibatan, penerokaan, penerangan dan pengembangan, atau dari hasil kerja setiap pelajar atau setiap murid. Bagian penilaiannya Kong di bawah sana. So, ini salah satu contoh. Oke, kalau untuk contohnya sejarah, muka surat slide nombor 21 Kong. Slide 21. Untuk sejarah ya. Oke. Tadi sudah untuk pendidikan jasmani. Sekarang kita pergi kepada sejarah. Mana sudah sejarah saya? Sorry ya. Oke. Contohnya penglibatan untuk sejarah, kita mula dengan guru-guru mulai dalam contoh ni diberi menonton filem The Mummy. Kemudian sesi soal jawab, murid mengaitkan jawapan dengan soalan-soalan. So ini contoh. So selepas ini haraplah
guru sejarah pun ikut ya. Bahagian penerokaan, lihat murid dibagikan kepada 5 kumpulan. Murid mencari maklumat, murid menganalisa berdasarkan contoh soalan sana. Bermaksud kita kalau inquiry tadi ada terbimbing, ada beberapa jenis inquiry kan. So satu ialah kalau menggunakan soalan kita maksudnya inquiry terbimbing ya. Kemudian penerangan bermaksud belajar membentang, memberi perhatian, bersoal jawab, memberi kalau ini sejarah saya tidak berapa pasti ya. So, kita lihat bagian penerangan ini bermaksud pelajar yang boleh menerangkannya. Kemudian bila sampai pengembangan maka diberi kerja yang lain, bermaksud supaya dia mengembangkan apa yang dia lihat tuh. Oke, pengembangan pastikan tidak terkeluar dari definisi dan konsep asal. Galakkan murid mengaplikasi konsep asal dengan kemahiran situasi baru. Oke, so ini contoh yang kedua. Bahagian penilaian pula, murid diminta merumus kepentingan sumber kaidah. Oke, kalau bagian penilaian yang kita lihat tadi, apa yang kita buat mentaksir pengetahuan dan kemahiran murid, memerhati evidence, galakan murid menilai pemahaman dan kebolehan mereka. Oke, so sebenarnya ini selalu kita buat, cuma tiada itu perkataan, penglibatan, penerokaan, penerangan, pengembangan, penilaian. Dan kita gantikan kita punya RPH dengan perkataan murid di depan. Oke, seterusnya, adakah ada orang masih mendengarkan nih? Oke. Ada. Oke, bagian matematik. Kita lihat ya, semua terlibat nih. Matematik slide 24 kong. Slide 24. Oke. Kita lihat ini adalah pembelajaran berasaskan masalah. Oke, pelajar diberi masalah, tetapi ini ya, lihat dia punya cara pun hampir semuanya sama, bentukan kumpulan, either baca lembaran kerja. Semua ini melibatkan pelajar punya kerjalah bertindak balas, bermaksud dia terlibat sama pada waktu fasa pertama. Next, Kang, penerokaan. Kita lihat saja ya, sebab banyak contoh nih. Bila diberikan masalah, maka setiap kumpulan melaksanakan tugas. Ingatan nota sana, murid digalakan mendapat bimbingan guru. Nah, ini yang kita selalu sebagai fasilitator ya. Penerangan, biasanya membentangkan hasil kerja, mengikut masa yang kita tetapkan. Kemudian next, Kong. Lihat bawah. Halo. Oke, pengembangan. Selepas itu pengembangan, bincang cara menentukan. Ini untuk matematik, kemudian penilaian di sana. Guru menilai ya, guru menilai hasil kerja, guru menilai setiap murid, kemudian setiap kumpulan. Nah, ini mengikut setiap kali kita buat RPH, kita lihatlah TP 1 sampai 6 di setiap ujung bab dalam standar prestasi. Oke, so terima kasih sebab mendengar. Maka kita hari ini kita berdasarkan balik kepada tadi tu Kang, 5I tadi tu yang berasaskan inquiry itu. Oke, so berdasarkan ini hari ini kita belajar pula ke ruangan yang seterusnya. Saya persilakan. Sebelum itu terima kasih kepada guru-guru yang telah
menyumbang RPH untuk saya lihat-lihat. Saya hanya minta RPH itu untuk tengok adakah mata pelajaran lain ada buat 5I atau tidak dalam RPH. Terima kasih ya. Saya kembalikan kepada moderator. Okey, terima kasih Cikgu Robin untuk sharing tadi. Okey, jadi sekarang ni setelah kita mendengar ceramah daripada Cikgu Robin tadi, jadi kita ada breakout room. Okey, jadi sekarang ni Cikgu Nadia akan agikan cikgu-cikgu kepada kumpulan ikut breakout room. Oke, halo semua. Sebelum itu, ya, depan saya ingin share dulu apa yang kamu perlu buat, peserta perlu buat. Ayo. Sekejap. Cikgu-cikgu ada itu kah? Ada soalan mau tanya? Sebelum kita pergi bank. Teruskan saja, teruskan saja. Okey nak, teruskan. Sharing. Ada nampak? Okey, ada nampak sharing. Oke, ini adalah kerja yang cikgu-cikgu perlu buat di breakout room. Di sini ada 13 slide, Google slide. Oke, ini adalah arahnya adalah cikgu-cikgu kena melengkapkan aktiviti dalam setiap fasa tadi 5I, mengikut tajuk dan objektif yang kamu sendiri tetapkanlah. Dan bagi 5C yang diterapkan kurungan, maksudnya begini. Oke, contoh dia, mula-mula saya akan bagi macam ni kosong sahaja, oke? Jadi cikgu-cikgu akan masuk ke breakout room, pilih mana satu Google slide yang kosong di sana, tulis subjek dan nama kumpulan Anda akan berbincang dalam kumpulan, dan kamu akan buat seperti ini. Contoh, kamu pilih bidang pembelajaran, standar pembelajaran objektif, dan cikgu-cikgu tolong praktislah macam mana membuat 5I tadi. Okey. Contoh ini sains, rangsangan dan gerak balas, sistem saraf manusia yang di tingkatan 3 sains. Jadi untuk fasa pelibatan nanti kasih pelibatan murid melihat video. Oke, guru berkongsikan tautan. Halo? Oke, selepas itu bagian penerokaan, cikgu brainstorm lah macam mana cikgu-cikgu membuat setiap fasa-fasa ini berdasarkan standar pembelajaran yang kamu pilih. Oke, ini adalah matematik, contoh matematik, contoh RBT. Oke, dan seterusnya adalah Google Slide yang kosong. Jadi Google Slide ini saya sudah kongsikan slide itu di chat. Nanti kamu masuk dalam breakout room, kamu akan buat bersama. Oke, saya akan masukkan Anda di breakout room. Oke ya. Oke, ada beberapa yang tidak dapat. Kita boleh buat silakan. Oke, sedikit ya.
Satu kumpulan 4 orang, oke? 4 orang lah kan? Oke, 4. Halo? Oke. Sila join breakout room masing-masing ya. Nanti baru kita masuk sini. Oke, yang tinggal di sini sila masuk ke breakout room Anda. Mana yang lain nih? Buat mana tadi kita? Ya, yang tempat kosong tadi yang sudah bagi itu. Hai Dona. Oke, yang lain sila masuk breakout room Anda. Type di dalam saja. Ya, ikut subjek. Cuma nanti kamu pilihlah mana yang majority lah. Sebab tidak cukup quorum kan? Ada bergabung. Oke, Cikgu Maria, saya pindahkan ke bilik 3. Mungkin saya pun nggak tahu sebenarnya. Tapi Cikgu Kehesh mungkin dia nah, bila masuk dalam breakout tuh kan 4. Gimana motor? Yes. Gimana motor Ah. itu yang nag-share tadi? Google Slide. Google Slide. Halo, Google Slide. Kalau guna di phone contohnya kan, gimana mau tekan? Apa? Kalau guna phone, kita masih mau guna laptop. Phone? Iya, macam guna laptop tuh tau. Oh. Ada kok di depan laptop kah? Iya, line saya macam Iya ada. Kenapa kamu ada di sini nih? Kamu pegang. Jadi aku itu putih. Oke, kamu pilih masuk. Kamu punya nih. Kami di breakout 4 benar. Oke, masuk breakout. Kita 3 aja. Tinggal 2. Oh ya, 3. Mari. Mana yang lain? Kenapa tidak masuk nih? Mari kan masuk 4. Siapa yang belum?
Intan sama siapa? Boleh cek kalau ya. Cikgu-cikgu masuk breakout rumah. Baru masuk Itu breakout room. Ah, Jadi itu tapak dia di mana? Atau kami kena tag semula? tapak dia ada di mana tuh sebagai tadi tuh? Sebab bila kami masuk breakout room tidak apa-apa. Kami bertiga saja di dalam. Oh, kamu tekan itu Google Slide yang sebagi. Lepas itu di Hah? breakout room kamu bincang. Google Slide tuh di mana dia berada? Sudah. Saya post lagi saya post di sini. Boleh? Di chat. Oke. Oke. Oke, breakout room 4 tiada orang sama si Azal lah, Azal. Mana kau nih? Kenapa kau tidak masuk sana tuh, Azal? Sudah saya masuk tadi, Oh, tapi saya keluar kirain tadi. ada orang. Oke. Sudah, boleh masuk. Ya, saya join sudah. Oke. Siapa lagi yang masih delay? Esther di mana? Terima kasih contohnya Esther. Breakout room 8 lah. Boleh ke Esther? Esther, subjek apa? Alamat 8 lah ah. Udah.
Sensi itu kenapa? Ya. Oke. Cikgu Clay sama Cikgu Rantiana sama Cikgu Saleh tidak dapat saya kasih assigning breakout room. Macam mana? Kamu guna handphone kan? Anda dapat kasih assign kamu di breakout room. Tolong diam lagi, Bapak. Tidak dapat. Tidak dapat Cikgu Saleh. Ya, macam mana? Mungkin Cikgu boleh kasih tekan ke Google Slide tadi dan type di sana lah. Sebab Cikgu Disuruh pergi Google. Apa pula Google? Kejap Pak. Google Slide ada di saya punya di chat, ruangan chat. Share screen. Start sharing. Ruangan chat room, chat. Oh, mana? Tapi Cikgu kurang handphone tidak dapat bah. Mungkin ya, masalah handphone saya ni mungkin begini. Ya. Oke lah kalau gitu. Siapa yang tidak dapat masuk ke breakout room, kita tengoklah apa yang kawan-kawan sedang buat. Macam ini. Ibu Zarina Fungsing Ling, gitu. Yang sedang menaip di sana. Oke, kita tengok lagi. Cikgu Robin, Cikgu Azaz, dengan Charlene. Yang lain belum ada lagi kosong. Oke, cikgu-cikgu lain, actually saya sudah assign kamu di breakout room. Kamu sila tekan accept itu pergi breakout room. Cikgu, ya itulah. Yang guna handphone di sini tidak dapat. Clay, Chong, Cikgu Rantiana, Cikgu Saleh, tidak dapatlah saya kasih breakout room. Tapi ST dapat nih. Don. Oke. Cikgu Kezuriza ke breakout room 5, Cikgu Nafisa 7, Nona Diana 7, Karaima 6. Kamu terus ke breakout rumah. Yang saya share adalah hasil kerja mereka yang mereka sedang buat lah. Kita tengok apa mereka sedang buat. Sedang menaip nih. Kita boleh tengok secara live. Mereka sedang membuat
dalam kumpulan. Seperti tes saja nih, ha? Jadi kita boleh tengok secara live di Google Slide yang diberikan dan mereka guru-guru di Google Meet Breakout Room sedang buat perbincangan di Google Slide lah, kita boleh nampak. Baru 2 sejenis kumpulan yang aktif, yang lain ini ada orang sedang mau type tapi belum type. Oke, tolong buat ya, kita berbengkel juga. Kita boleh tengok siapa yang type. Ini Kong Ching Ling sedang type, ini Kazarina sedang type. Ini siapa nih? Sedang type, nutrisi. Nah, begitu. Oke. Saya lompat-lompat dulu ke breakout room ya.
Oke, mana sudah yang lain ini?
Nat, Saya tutup breakout room sudah nih. siap sudahkah? Kenapa kami tidak nampak itu orang punya itu? Orang lain punya. Maksudnya yang kalau bertype di sana tuh dia buat lah. Kalau tidak bertype dia tidak buat, begitu? Iya, iya. Oh, mungkin orang bela-bela juga, Mbak. Iya. Enggak apa-apa, pesan. Ini kami awal-awal sudah type nih. Nat, siap sudah kita orang Nat. Okay, welcome back to main room. Okay. Ini masih Pak Cigo Robin Mbak ini. Oh ya kak. Mana sudah dia tu? Nat, kenapa suara kau kecil, Nat? Hah? Dia tidak macam biasa kita itu Google Meet. Itu apa tuh? Macam kabul. Ya betul, macam jauh betul nak suara kau. Iya kan? Ya. Kau punya Okay. mikrofon tu banyak abuk tu. Nat, banyak abuk mikrofon tu. Gini okey. Ini Cuba cakap. Kita dengar langsung. Bukan, Mbak. Kau Mas. juga. Kabul-kabul, Mbak, dia punya itu. Siapa saya tidak dengar langsung suara orang. Saya harus setting dulu. Cuba tengok. Off kau. Hello, testing. Ya kau. Halo, ini saya tidak dengar. Halo. Asal boleh dengar lah. Boleh dengar juga. Boleh? Boleh. Tapi saya tidak dengar kamu orang kalau saya kasih apa. Nat, sama juga Nat. Baik kau buka mikrofon kau tu. Oke lah. Oke, dekat-dekat lah. Kayak gini oke. Oke sudah. Oke. Mbak Cigo Robinnya masih pat nih. Ada yang meniru saya kan ini. Oke, siapakah pembentang yang pertama? Nah inilah nih. Kak Zarina. Siap sudah kayak yang lain tuh? Masih di breakout room? Semua pindah sudah di sini. Tapi masih boleh edit lah di Google Slide. Oh, Mbak. Jadi on aja, teruskan. Ya, teruskan saja. Ada Oke, dua kumpulan lah. Ini Mustamin nih edit, saya rasa. Ini Rosalind. Oke, jadi itu yang apa tuh? Terus pergilah, terus tuh minta itu. Oke, ini siapa tuh? Nat kan? Oke, ini bolehlah. Oke. Nanti kita pindah yang kita juga. Oke. Oke. Kak Zarina boleh bentangkan lah. Amboi. Okey lah. Okey. Kasih besar boleh ke slide tu ah? Besar. Oke. Tak boleh ke kasih besar ah? Boleh. Sudah ya. Okey, ini kan subjek tingkatan 3 ah. Oke. Gini oke. Boleh. Besar sudah tu. Okey. Ini tajuk tingkatan 3, tajuk pertama. Sains tingkatan 3 ni kan. Kami punya ahli kumpulan Zarina dan Cikgu Kong lah. Okey, bidang pembelajaran dia penyenggaraan dan gerak balas. Okey, standard kandungan 1.1. Sistem saraf manusia, standard pembelajaran 1.12, membuat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar kawal. Okey, objektif kita orang buat ada dua lah. Membezakan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, murid dapat memberi contoh dua tindakan terkawal dan luar kawal. Okey, kita tengok yang pertama penglibatan lah. Okey, murid melihat video sistem saraf. Mana sudah? Sudah. Pandilo kan? Okey. Guru berkongsi pautan video YouTube berkenaan sistem saraf manusia kepada pelajar. Okey, murid menonton video tentang sistem saraf pusat yang ada sistem saraf manusia lah yang ada kaitan dengan
tajuk apa tu, tindakan terkawal dan luar kawal. Okey, penerangan, murid memberi penjelasan hasil eksperimen gerak balas tindakan terkawal dan luar kawal. Ini eksperimen ni memang ada dalam Science Process Skill. Okey, jadi selepas pelajar buat eksperimen tu, pelajar dapat membuat pembentangan tentang perbezaan tindakan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, pengembangan lah. Okey, dengan menggunakan peta buih berganda, murid buat perbezaan lah antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Dan selepas itu, ini diorang buat dalam kumpulan lah. Lepas tu, diorang akan bentangkan hasil kerja diorang yang ini tadi secara berkumpulan lah. Okey, penilaian dia murid menjawab soalan dalam buku Science Process Skill. Kita tahu juga kan kalau dalam proses skill tu setiap aktiviti tu ada soalan-soalan dia. Okey, guru berkongsi pautan live worksheet sebagai pengukuhan untuk pelajar. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya Kong. Adalah guru je. Okey, ada apa-apa ni ke yang perlu dibetulkan? Okey. Adakah? Mana penceramah kita tu? Robin. Robin, komen-komen cepat. Ini aku marah ni, tak dengar aku present ni Robin ni. Oh, saya dengar. Wah, sangat bagus sebab dia sudah biasa sains. So yang sebenarnya 5 ini sudah mula 2017, mula dengan form 1, form 2 sampai form 5. Cuma yang baru mungkin yang belakang-belakang tu belum biasalah. Zarina sudah biasa nih. Dia bermula daripada yang tingkatan 1 2017. Lepas tu kita orang ikut sampai tingkatan 3. Lepas tu dia orang mula tingkatan 4 balik. Yeah. So jangan risau, selepas ini akan di-share di ladap panduannya yang saya share tadi tu dari KPM semua tu. Okey. Next, Thank you. Weh, tak ada komplain ke? Takkan betul semua. Ini sudah pro, kita sudah buat. Okey lah, thank you. Okey, yang lain kiranya masih dalam proses. Okey. Semua macam sains ni, sains. Ada subjek? Cuba cek. Subjek. Ha? Ada subjek lain kah? Ada. Ini pun sains ni, termokimia bab 5. Boleh ubah je ayat dia kat bawah tu kan, yang 5E tu kan. Ubah je ayat, kalau subjek lain ubah ayat dia je. Iya. Buat lebih kurang je. Okay. Let's stop present. Sebab jam 4 sudah, ada setengah jam lagi untuk saya masuk EDP. Ya. Okey, untuk EDP, cikgu-cikgu saya minta untuk jawabkan link dulu, menti sana tu, tolong tekan dan jawab. Okey, adakah anda pernah mendengar tentang EDP? Pernah satu. Okey, teruskan. Baru satu orang menjawab. Yang lain sila jawab ya. Sudah? Macam pernah makan enggak? Ada soalan lain ke Nat? Kenapa saya ada 2 soalan je dekat post dia? Satu je dan menjawab yang lain.
Oh, satu kali je. Pernah, tidak pernah. Oke. Teruskan menjawab. Wih, EDP ni tak ada ni. Pernah. Okey, jap. Nat, saya tak jumpa ni Nat. Kat mana ni? Apa tu? Di Tekan di menu. message in message. Di message, di chat room. Oh, ni. Oke. Di chat room saya yang Cikgu Zubaida tu saya ambil Cikgu Zubaida punya apa? Oh, Admin ya. kan. Oh, Mentimeter. Ya, Mentimeter. Macam pernah je lah. Oke, boleh? Dah. Sudah. Yang lain sudah. Oke, baru 8 orang yang menjawab Mentimeter. Oke. Dan tidak pernah lah kan? Oke. Oke, saya teruskan dengan presentation pada hari ini, yaitu EDP dalam STEM. Oke. EDP ini adalah singkatan pada Engineering Design Process, di mana dia berkait rapat dengan 5I tadi. Oke, ini adalah dua contoh Engineering Design Process yang kita boleh Google. Oke, hampir sama saja semuanya, yaitu ada ask, imagine, plan, create, improve. Bila kita lihat dia walaupun dia pecahkan kepada 7 atau 8 atau lebih banyak, kalau kamu lihat dia adalah macam satu proses untuk membina inovasi ataupun sesuatu lah. Okay. Ini adalah kerangka EDP dan fasa-fasa dia, di mana ini yang saya pilihlah daripada ini. Banyak lagi kerangka EDP ya, Engineering Design Process yang ada di Google. Tapi ini yang saya ambil lah, kerangka EDP, fasa dan elemen yang telah kami belajar di program Duta Guru. Di mana murid ini, biasanya ini EDP digunakan dalam PBL lah, di mana murid akan mencari atau mendapat satu masalah, isu atau projek. Bila mereka mendapat satu masalah projek ini, dia akan masuk ke fasa tanya. Di fasa tanya ini, murid akan mengenal pasti apa masalah dia sebenarnya. Dan dia rasa empati kepada kumpulan sasaran lah. Contoh dia, mungkin kita ambil handicap punya tempat parking car gitu. Jadi mengenal pasti apa masalah dia. Terus kita mau menolong kumpulan sasaran itu dan buat kajian latar belakang. Di sini adalah satu fasa pertama EDP. Fasa kedua EDP adalah percambahan idea, di mana dia meneroka cadangan penyelesaian. Apa mungkin dong boleh Google lah apa yang sudah dibuat oleh orang lain, apa masalah dia, apa kekurangan kekurangan penyelesaian orang lain, kita boleh tambah baik. Okay? Jadi kita murid itu memilih cara penyelesaian yang terbaik. Mungkin ada beberapa cadangan penyelesaian, mungkin mereka boleh bergabung atau mereka pilih mana lebih mudah. Selepas mereka bercambahkan ide itu, mungkin mereka boleh lakar dahululah. Di sini lakaran itu pentinglah. Bila masa murid-murid itu memikirkan idea, perlu mereka melakarkan dahulu idea mereka itu. Selepas itu baru fasa buat membina projek itu dan menguji
menguji serta mengumpul maklum balas daripada kumpulan-kumpulan tertentu lah. Selepas membuat tu, baru kita uji dan mengumpul maklumat. Yang ini uji reka bentuk untuk mengumpul maklum balas, dan fasa yang seterusnya adalah menguji untuk mengumpul data sama ada itu betul bagus atau tidak. Macam contoh handicap tadi kan. Itu slide lah, kasih itu. Terang? Bukan dia. Next slide. Sudah saya next slide. Oke. Oke. Nika. Oke. Yang ini ya. Alamak, dari tadi saya sudah tekan. Oke. Jadi fase pertama adalah tanya. Oke, di sini tanya, terus percambahan pikiran, buat dan uji. Selepas itu baru diuji. Actually dia punya kitaran adalah sentiasa cycle lah. Okay. Selepas itu bila kita menguji dan projek itu dinilai dan penilaian itu maklum balas itu boleh membuatkan murid membuat penambahbaikan lah ubah sesuai projek. Dan semua ini adalah boleh dibuat dengan berkomunikasi secara pembentangan penyelesaian secara efektif. Okay, ini adalah kerangka EDP ya. Kalau ditanya apakah proses EDP adalah inilah proses dia 1, 2, 3, 4, 5 ada penambahbaikan di sini dan sentiasa dalam kitaran lah. Oke, jadi apakah hubung kait EDP dalam kerangka bergerak sudah? Ini oke, bergerak kah? Siap biasa bercakap tadi. Oke, apakah hubungan antara kemenjadian murid, tindakan murid dan tindakan guru? Oke, yang ini yang 3 segi ini tadi adalah 5I yang guru-guru sudah buat. Oke, actually tindakan guru adalah model 5I itu. Model 5I itu adalah tindakan guru untuk merancang PDP kita. Manakala proses EDP ya, tadi PDP ya, PDPC lah, macam mana sebenarnya PDP. Pengajaran lah, model 5I ini adalah tindakan guru semasa merancang dan membuat pengajaran lah. Jadi EDP ini adalah tindakan murid pula semasa pembelajaran. Okay? Jadi ini adalah hubungan di antara tindakan guru dan tindakan murid. Jadi ini semua akan menjadi kemanjadian murid lah, di mana murid boleh mengetahui, ada pengetahuan dia, kemahiran dan nilai dia tadi yang 4K 1M bukan 5C lah begitu. Oke, jadi kenapa kita mau masuk, kenapa kita ke arah STEM bersepadu ni? Sebenarnya STEM bersepadu ni dia mula-mula pembelajaran abad ke-21 yang 6C itu, 5C, kita masih 5C kan, 6C. Lepas tu kita menggunakan model instructional 5I tadi. Selepas tu murid menggunakan teknik model pembelajaran EDP dan menghasilkan pembelajaran berasaskan projek. Jadi setiap STEM bersepadu dia ada projek dia something yang murid boleh buat dan mengaitkan dia bersama di dia punya kehidupan seharian lah. Okay. Kalau kamu tengok model 5I ini adalah model pembelajaran konstruksional di mana murid mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan yang guru ingin sampaikan. Sebab bila dia tidak link, murid akan cepat lupa. Okey, apakah kepentingan berjalan silakan. Okey, apakah kepentingan pengintegrasian EDP dalam PDPC? Sebenarnya semua ini kenapa kita mau buat, kita mau kemenjadian murid. Mesti kan apa kemenjadian murid, apa kemenjadian murid tahu apa begitu kan. Jadi kita mau murid itu ada visi dia sendiri dan dia dapat menyatakan kepentingan kemahiran pengetahuan nilai itu dalam sains ini kan. Sains, matematik semua itu semua dia perlu tahu supaya dia boleh menghubung kaitkan dengan keperluan dia dengan dunia luar dia. Okay, terutamanya nanti bila dia besar lah. Jadi adalah penting untuk
guru dan murid mengetahui visi diri dan visi pelajar itu, supaya dia tahu di mana dia mau mengetahui, apa pengetahuan yang dia perlu, apa kemahiran yang dia perlu. Oke, dan tindakan guru tadilah yang 5I, dan seterusnya kita boleh mendapat kemenjadian murid ini. Boleh? Ya, paksa saya kasih. Oke, ini saya tidak ambil lah sebab masa telah mencemburui. Jadi ada lagi, senangkan saja EDP ini. Sebenarnya kita sudah actually construct kita sudah ada fasa-fasa dia alias 5I itu rancangan guru lah. Tapi apa yang murid perlu buat, dia perlu tanya, dia perlu mengenal pasti yang EDP inilah. Dia perlu rasa empati, dia perlu meneroka. Ini semua adalah murid kita, guru-guru perlu ajar murid. Oke, selepas ini kamu pilih mana yang bagus. Lepas itu kamu bina, kamu uji, kamu kumpul maklumat. Semua ini adalah proses EDP lah dalam sebenarnya PBL lah nih kan, tidak semestinya dalam STEM saja lah. Oke, jadi clear sudah? Clear kan? Oke, jadi kalau clear, saya ada kalau clear, saya ada satu lagi apa tuh? Bengkel. Yes. Oke, kita ada bengkel untuk EDP ya. Tapi kita satu semua lah kasih bincang dalam satu grup saja. Boleh kah? Satu grup sini, boleh juga. Tapi kamu tulis. Oke, jadi apakah? Jadi saya hari ini karena saya ingin malah suara tidak jelas kan? Dia kabul-kabul. Oh ya kan. Oke, jadi sebenarnya salah. Oke, sebenarnya saya ingin kamu hubung kait apa EDP itu. Oke, kita saya pergi dulu selesai. Present. Oke. Ini adalah 5I tadi kan. Jadi ini adalah yang di luar sini adalah beberapa fasa EDP. Jadi saya ingin guru-guru cek di manakah fasa-fasa EDP dalam model 5I tadi. Di mana? Adakah EDP ini boleh dimasukkan dalam model 5I? Sebenarnya kan boleh. Jadi di manakah fasa EDP tadi di dalam model 5I? Oke, itu saja. Jadi bolehlah kita buat cara membuat dia macamnya. Contoh percambahan pikiran tarik di mana? Contoh lah di explore begini. Jadi elaborate contoh sini. Jadi kamu kasihlah. Walaupun dia ada lebih daripada 5 yang ini EDP, pandai-pandai macam begitu. Jadi betulkah ini? Contoh. Jadi ikut kumpulan lagi ke Nat? Ikon bilang terus buatlah. Sorang-sorang. Mau ke sorang-sorang? Boleh juga kalau mau. Satu Google Slide 2 orang lah. Oke. Kamu tulis nama terus dipilihnya. Itulah contoh. Jadi bolehlah cikgu terus ke Google Slide yang saya share dan cek di manakah fasa EDP ini boleh diintegrasikan dalam model 5I tadi. Adakah elaborate, engage, explore, evaluate, explain, di mana itu? Oke. Saya bagi 5 menit boleh? Boleh kan? Hello, boleh bah? Oke,
Okay, cikgu-cikgu boleh itu klik link yang di chat itu, di chat itu, lepas tu pergi buka itu, ada link yang Cikgu Nadia share itu, jadi ada doc tu, okay, tekan je, lepas tu klik mana-mana slide tu, try sajalah buat. Oke, nanti kamu tulis nama lah di sana bilik 2, kamu tarik juga boleh edit. Tulis satu orang satu slide pun oke. Banyak orang pula di sini nih. Kazarina, lagi Nafisa, Rantiana di sini. Nah, jadi kita tengok di manakah fasa EDP di dalam model 5i tadi. Saya booking bilik 5. Booking bilik 5 terus list sama. Oke. Sekalilah. Oh iya, kenapa pula nih? Hello, testing. Kuatkah suara? Tidak kuatkah lemah? Ya, bergema. Bergema? Bukan bergema, macam berdengung. Macam mana? Macam tidak clear, tidak sharp. Tidak sharp ya, Ma. Tapi masih boleh lah, masih boleh dengar. Oke. Oke, tulis nama supaya kita boleh tengok. Sampai bilik 10 juga nih. Jadi ada 20 orang, jadi boleh satu bilik 2 orang lah. Oke. Fasa engage itu apa yang EDP kita boleh buat? Oke, di sini. Kong, kau bilik mana Kong? Kong Cingling bilik 4. Jom. Alah, nak dengan Kong Cingling. Kazarina sama Azza. Kazarina sama Azza, macam Azza sini. Bolehlah. Boleh. Yang Nafisa bilik 6. Siapa bilik 7? Membuat di mana? Nafisa Rantiana bilik 1. Oke. Alah, tidak. Belajar menganalisis. Di mana sudah bilik tu, Nat? Di sana saya. Kau ni kan bin berangan je ni. Kalau mau masuk breakout room bincang di sana boleh juga, Bang. Kalau bincang sini pun boleh juga. Kalau di breakout room 2 orang lah. Macam pening-pening juga ni aku ni. Belajar mempening. Kakak biasa. Fasa tanya apa? Di mana? Belajar menguji model dan Oke. Halo, lagi 5 menit lagi lah.
Nat, kalau salah macam mana Nat? Salah apa? Yang salah. Salah drag. Drag Kalau and drop. boleh kasih break balik. Bukan. Kalau salah buat. Salah apa? Kalau salah buat salah Oh. letak. Tidak apa-apa, kita bincang sekarang. Anda apa betul? Okey, je. Siapa kasih ni aku punya terbalik dah ni, astagfirullahalazim. Nah, Kau Robin kacau aku punya ni ha. Ada ke kasih terbalik hanya di bawah. Mana? Ini ni bilik 5 ni. Ada orang kacau ni. Janganlah kacau aku punya. betul. Dia pergi terbalikkan yang tanya tu ke atas, ke bawah. Nah, kan? Sabar. Terklik. Oh kau ke? Mesti kau ni kan. Aduh. Okey, boleh bincang lah. Okey, 4:30. Okey, bincang. Ya, 4:30 sudah yang kita bincang. Okey, kita. Aku main tentang je ni. Okey, apa? Kita apa? Okey, saya share lagi semula. Cikgu-cikgu boleh isi kehadiran okey di chat. Nah, ini adalah dia punya cadangan, okey. Okey, sebenarnya yang ini actually saya kena tanya lah guru-guru dulu. Kenapa kamu buat begitu tadi? Tapi okey, inilah dia punya apa tuh? Jawaban yang tidak semestinya kena buat betul-betul lah. Depends kepada apa yang guru mau buat. Kadang-kadang ada guru buat backward design planning kan. Jadi kadang-kadang ada guru yang bagi projek lepas itu suruh uji begitu dia kebalik lah. Oke, jadi untuk yang tadi masa engage adalah tanya di mana murid mengatasi dan apa sudah tuh untuk mengatasi dan berempati dengan kumpulan sasaran. Lepas itu di bagian explore, penerapan, perkembangan pikiran dan buat, explain, uji dan perbaiki, dan elaborasi komunikasi. Evaluate di sini adalah dia bagi semua ni lah, evaluate dalam semua aspek-aspek EDP di situ. Oke, boleh? Mari kita tengok hasil guru. Okay. Ui, ini tak siap ke apa ni? Apa ni? Open the apa sudah dia tulis? Has open the document. Nah, kedapatan lah. Oke, itu ada namanya nih. Oke, ini Azhar. Oke, tanya buat boleh juga uji komunikasi perkembangan pikiran di sini mungkin boleh juga di sana. Bapak nanti ke Bapak main komputer. Perbaiki di sini. Oke juga. Sebenarnya tiada yang salah juga di bagian fasa-fasa ini sebab depends dengan bagaimana guru mau tackle di mana dahulu sama ada dia bagi sahaja murid itu masalah ataupun dia tunjukkan satu projek dan mencari masalah dan boleh terus berbincanglah di sana. Kan? Oke, ada yang soalan tentang EDP dan 5I? Kadang-kadang di kelas tuh kita macam
Tanya buat, uji tanya buat lagi, tanya punya banyak kan. Nah, tadi ada kat tengah ni, mana sudah bin? Kau alih ke bin? Dia ada session tu kau punya. Ini siapa kacau ni? Kau lantas je kau balik. Bila riba. Astaga. Okey. Ini aku marah ni main dia orang punya ni. Okey, ada cikgu-cikgu lain? Okey, di sini pun siapa nih? Okey, nanti lain kali kamu tulis nama supaya kita boleh baca. Okey, itu sahaja dari saya. Hopefully guru-guru tahu macam mana dia punya fasa berjalan lah daripada engage. Kita buat apa, murid buat apa gitu. Okay, jadi guru boleh bimbing murid dengan lebih teratur lagi lah. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada mau tanya, silakan tanya. Okey, sesi soal jawab ah. Ada soalan? Karantina bilang suara tak jelas. Jelas, kenapa kau punya mic ini blur-blur? Sekali nak ya. Okey. Suara anda jelas. Ada soalan? Ya, ada. Ada mana kali ni? Cuma okey, jangan. Okey. Ada soalan kah? Tiada? Tiada. Masalah sini ni. Okay. Kalau memandangkan masa mencemburui juga 4:30 sudah ni. Okey, jadi terima kasih penceramah Cikgu Robi dia. Okey, jadi ambil masa sikit untuk isi link tu, link kehadiran dengan link apa tu, link keberhasilan tu, keberkesanan tu. Oh, okey. Itu apa tu? Isi. Janganlah okey. Nada. Nanti soalannya. Okey, jadi terima kasihlah kerana memberi itu apa tu ceramah perkongsian yang sangat baik pada hari ini. Okey, semoga apa tu cikgu-cikgu boleh apply lah ni. Menambah baik itu 5E dalam RPH sama mengapply itu EDP dalam RPH juga. Okey, jadi akan datang tu kita punya PDP mungkin lebih menarik dengan berpusatkan kepada murid sahaja. Okey, tidaklah apa tu berpusatkan kepada guru. Okey, jadi sekarang ni kita ambil masa untuk isi, siapa yang belum isi itu link kehadiran sama link maklum balas, jadi boleh tolong isi. Okey, kalau tiada soalan, jadi kita punya sharing berhenti di sini sahajalah. Okey, ambil gambar. Oh ya, kan ambil gambar dulu. Okey, sebelum kita live, okey, mari kita gambar dulu. Bukalah cam. Okay, cikgu-cikgu boleh buka kamera, kita bergambar sekejap. Ada orang tinggal ini je. Okay, 1, 2, 3. Okay, sudah 1, 2, 3. Okay. Terima kasih. Terima kasih ya kerana hadir. Jadi boleh bawang-bawang sudah. Kaju, Kak Allah lupa Kaju. Ya, kayak begitu. Dan dia Kaju. Sama ada 2 Kaju. Kang. Iyalah. Hah? Hari ni saya ulang saya lagi kalau tak dengar. Tadi satu PLC, satu lagi saya isi sebagai bengkel. Sebab macam sekarang ni macam tak sesuai bagi taklimat, macam bukan taklimat lah di bengkel sebab kita ada buat kerja tadi kan. Betul ya? Bah, isi kamu orang rugi ni. Oh. Kak Zarina yang isi kah? Itu bengkel. Bengkel saya lah. PLC kau. Oh, okay. Kaju lupa ada macam bercakap kah? Oh, itulah silent punya Kaju, itulah sampai lupa. Dapat.
Banyak betul loh itu approach dalam itu APH sekarang. Jadi Kak Ju rasa wajib kan nih? So ada contoh untuk semua subjek itu? Tanya dulu. Tanya yang Sebenarnya yang kita buat APH tu dia itu batu. Lebih kurang juga macam ada 5I. Cuma bila kita guna 5I ni nampak itulah macam apply tu 5I dalam itu APH kan? Ya betul. Sebenarnya ada juga tuh disebut dalam APH tapi tidak dinyatakan lah, menjelaskan. Ya. Itulah nanti nanti itulah ada tuh slide tu nanti contoh dia APH tu lah nanti share Kak Ju tengok lah kalau perlu dia dalam nanti marah pula orang kan. Wajib konon. Yang lain-lain tuh. Okey, boleh left sudah bahkan Nat? Habis sudah kan? Ya, boleh. Okay, bye. Okay, bye. Thank you semua. Thank you Robin yang kau gelak je. Kita rekod. Ingat